Okey, tuan-tuan, hanya juru elektrik yang kompeten saja dibenarkan membuka papan Swiss untuk kerja-kerja pemasangan serta penyelenggaraan DB board ini, distribution board. Semua terminal elektrik dan sambungan-sambungannya dimasukkan ke dalam kotak atau plug yang digunakan adalah dari yang jenis kalis air, pakaian waterproof. Nampak? Wire dan kabel peralatan elektrik. Bagi mesin-mesin yang tetap lokasinya, wire-wire dan kabel mesin mestilah diletakkan di dinding atau siling. Kabel yang terbiar di atas lantai akan mengalami kerosakan akibat dihempap lantai atau dipijak. Swiss berhenti ataupun stop Swiss kecemasan. Swiss kecemasan harus berada berdekatan bagi memudahkan operator memberhentikan sekiranya berlaku kemalangan. Kerja-kerja melalui di bawah talian elektrik. Keadaan kren ini bergerak dan terkena kabel elektrik. Ini adalah disebabkan kecuaian pekerja-pekerja di mana dia tak turunkan bom kren tak turun, tiba-tiba dia sudah tersangkut dengan kabel atas. So ini kes sudah besar kalau terkena. Kabel tu mungkin yang 10B punya terkena, dah rosak, kena ganti dan sebagainya. So vandalisme atau merosakkan harta benda juga boleh menyebabkan kerosakan alat-alat elektrik. Alat-alat elektrik ini seperti electrical tower, orang potong. Dia ambil struktur tersebut dan struktur dia sudah tidak kuat. So, bila struktur tak kuat, bila berlaku angin kuat, angin kencang, maka boleh tumbang. Ada beberapa kes guru disangka bergurau, rupanya betul-betul terkena kejutan elektrik. Ini kejadian di Melaka tahun 2001. Oleh sebabkan kejutan elektrik, kita boleh kena koma seperti guru ni 5 tahun koma sebab kejutan elektrik. Bayangkan tuan-tuan. So, notis kerja dan membaiki pulih peralatan. Kita kena, sekiranya kita memperbaiki sesuatu benda, peralatan di tapak binaan, kita harus letakkan notis under construction, contoh dia. Do not start a machine under repair. Penyambungan elektrik yang sempurna perlu dilakukan. Semoga semua peralatan elektrik mesti disambung dengan menggunakan plug 3 pin. Sekiranya menggunakan multi extension block, maka plug-plug berkenan perlu ditanda dan dengan nama peralatan berkenaan, bagi mengelakkan kekeliruan dan kejadian yang tidak diingini. Peralatan kuasa mudah alih. Kemalangan sering berlaku melibatkan peralatan seperti gergaji,
peralatan memasang garudi, sehingga peralatan udara mampat. Kemalangan boleh berlaku ketika kerja-kerja memotong, mengorek, mengisar, menebuk serta menggergaji. So, menggunakan peralatan ini boleh menyebabkan kemalangan. Contoh kemalangan. Contoh kemalangan mesin mudah alih. Ini contoh report. Ini grinding disc ataupun roda mempelas. Ini pun satu yang berbahaya, tuan-tuan. Kebanyakan kemalangan berlaku berpunca dari silap memilih jenis roda yang sesuai atau yang terlampau laju. Roda perlu dipasang oleh pekerja yang kompeten. Maksud dia sudah pandai lah pasang dengan betul, berputar dengan kelajuan yang betul dan menggunakan pelindungan yang betul. Dia punya cover tu jangan buka kalau kita guna. Kemungkinan roda akan meletup atau pecah semasa berputar, dan serpihannya berterbangan dengan kelajuan tinggi dan membahayakan pekerja lain. Kemalangan sering berlaku apabila kepingan yang digergudi tidak dikepit dengan sempurna. Maksud dia tidak dipegang dengan baik. So, jangan cuba menggerudi menggunakan satu tangan atau memegang kepingan kecil dengan tangan lain. So, kepingan yang kecil mestilah kemas dan disokong waktu menggerudi. So, penggunaan udara mampat, air compressor, menggunakan kompresor, menyebabkan kerosakan serius jika ditujukan ke mata, hidung atau telinga. Kemalangan sering berlaku dan habuk di pakaian. Kalau buang habuk menggunakan kompresor ni bahaya. Dan menunjukkan menuju udara mampat, dia punya nozzle tu ditujukan kepada kawan-kawan ataupun bergurau-gurau menggunakan peralatan ini. Berbahaya sekali. Dan membersihkan habuk atau serpihan yang di permukaan kerja kita. Bahaya jika tidak berhati-hati. Seperti rambut ataupun pakaian yang longgar boleh menjadi punca kemalangan. So, mesin yang tu boleh menjadi terkena rambut ataupun pakaian yang longgar, dan kita boleh tertarik sekali ke dalam mesin. Pengangkutan di tapak. So, ini adalah pengangkutan yang biasa kita guna di tapak binaan, seperti truk, tipper, traktor dan dumper. Dan situasi yang berbahaya terjadi bila kenderaan serta pejalan kaki menggunakan ruang yang terhad pada masa yang sama. Maksudnya kenderaan pakai jalan yang sama dan pekerja. So, orang berada di kenderaan tu dia tak nampak orang gunakan yang jalan kaki. So, ini jenis-jenis pengangkutan di tapak binaan. Ada lori ada berbagai saiz, berbagai kegunaan, dan ada kenderaan, lori, van, kereta-kereta pacuan 4 roda, mesin-mesin yang diguna untuk bekerja.
backhoe loader, excavator, skid steer, bulldozer. Nampak? Inilah mesin-mesin yang kita guna di dalam pembinaan. Soil compactor, ini adalah aspal compactor, right? Aspal paver untuk orang buat jalan. Ini adalah skredder. Kalau ini motor grader, highway off track, scraper. Ini adalah lori hantu, tuan-tuan. Ini kadang-kadang kita nampak dekat tapak-tapak binaan, di mana lori ini adalah dia tak selamat sebab spare part dia tak ada. Spare part tak ada. Semua barang-barang yang dia ada, dia pakai adalah yang modified semua. Dan masa bekerja, operator JCB ni, backhoe, tidak boleh bawa penumpang di atas dia punya bucket tu. Di atas sini tak boleh bawa pekerja guna seperti ini. Salah. Sekiranya patah dia punya pin tu, habis. Tak boleh break, ini berat. Terus pekerja tu tersohor di dalam di bawah kenderaan. So, kemalangan yang melibatkan kenderaan pembinaan. Ini di mana kebakaran melibatkan excavator, hydraulic excavator, keadaan tapak yang teratur sememangnya menggugat keselamatan sewaktu memandu. Dan tapak hendaklah dipastikan supaya sentiasa teratur dan sebarang sisa bahan binaan boleh menghalang lalu lintas tapak, dan hendaklah dibersihkan serta dikeluarkan dari tapak secepat mungkin. So, semua sisa-sisa binaan yang tak dipakai harus dikeluarkan daripada menjadi halangan kepada laluan. Dan para pemandu yang berada di tapak binaan harus mempunyai lesen memandu yang sah, dan sekiranya mereka hendak memandu kenderaan di atas atau melintas jalan. Nak pergi pakai guna jalan awam, dia harus ada lesen. So, sesi latihan memandu di tapak binaan, safety driving, termasuklah cara-cara memandu di kawasan curam, di mana kenderaan haruslah dipandu secara yang menuruti curam dan bukanlah melintang. Tentu ada cara-cara memandu yang mengikut tempat-tempat. Kalau curam macam mana memandu, kalau dalam keadaan yang licin macam mana cara-cara memandu dan sebagainya. Dan muatan jangan berlebihan, mesti diletakkan sama rata dan ditambat. Maksud dia diikatlah supaya muatan kita tu tidak terkeluar dan terbang ke tempat lain, supaya tak terjatuh. So, had laju memandu di tapak binaan juga harus dipatuhi. Contoh dia 10 km sejam.
tu ada tanda berhenti tak di tempat-tempat tersebut, dan sesiapa yang melanggar peraturan haruslah dilarang daripada memandu di tapak kerja. Penyelenggaraan kenderaan. Kenderaan tapak perlu diselenggarakan dengan baik, dan semua rekod servis, rekod penyelenggaraan hendaklah disimpan, dan penyelenggaraan hendaklah dibagi kepada pemeriksaan oleh pemandu setiap pagi sebelum mula bekerja. So, pemeriksaan kerap oleh fitter servis mengikut keperluan kepada pengeluaran kenderaan. Ini adalah contoh kemalangan yang disebabkan oleh kenderaan yang sudah lama tayar dia tidak ada grip lagi, tidak ada bunga dia punya tayar sudah botak. So ini boleh menyebabkan kemalangan. So tuan-tuan, ini perbuatan yang tidak selamat, bekerja dalam sendiri, dan dia boleh buat banyak benda. Contoh, dia boleh repair mesin, dia boleh welding, boleh tampal mesin yang rosak. Tapi jangan bekerja dalam keadaan bersendirian. Kita kena ada body system. Dan ini pun keadaan kerja yang tidak selamat. Sekiranya kenderaan lain melintas ataupun ada binatang lalu terlanggar ini tiang, dia punya tongkat ni, maka confirm orang ini akan mengalami cedera atau maut. So bahaya, sangat-sangat bahaya. Keselamatan kren. Kren boleh menaiki kren, menaikkan kren. Kren boleh menaikkan barang, menurunkan dan mengalihkan bahan-bahan yang berat dengan tangannya yang panjang. So kren ni ada tangan yang panjang. Kren yang biasa terdapat di tapak binaan adalah crawler crane, mobile crane, lower crane, dan gantry crane. So inilah kren-kren yang ada di tapak binaan. Kecelakaan yang berkaitan dengan kren adalah terbalik, berlanggar, hilang sokongan, hilang beban. So inilah contoh-contoh kemalangan kren. Kren ini terbalik disebabkan improper load, load yang tak seimbang. Outrigger adalah dia punya kaki. Kebanyakan mobile crane disediakan dengan outrigger bagi menambahkan kawasan sokongan bawahan, dan pengendali mestilah memahami kelebihan dan had outrigger, dan hendaklah dikeluarkan sama panjang. So outrigger keluar sama panjang, dan bahan penahan sokongan tidak kurang daripada tebal 4 inci. So dia punya tebal kayu tu tak kurang daripada 4 inci. Dan hendaklah digunakan bagi mengagihkan beban ke tanah. So untuk kita letakkan dia punya outrigger. Sekiranya berlaku kren jatuh di kawasan perumahan, sudah pasti orang di taman atau rumah yang berdekatan yang terkena sudah trauma tengok mesin, tengok kren.
yang jatuh di kawasan rumah. Semua pengendali kren ni mesti mempunyai sijil kompeten yang boleh dikeluarkan oleh jurulatih. Pengendali kren yang bertauliah kena pas dulu baru boleh bawa kren. Pengendali kren yang sakit tidak boleh dibenarkan mengendalikan kren. So pada hari itu kalau dia sakit, dia kena cuti. So tak boleh bekerja. Pengendali kren juga tidak dibenarkan bekerja lebih daripada 4 jam tanpa rehat. Semua kren mempunyai peralatan bagi memberi amaran sekiranya tahap beban yang selamat akan dicapai. Kemungkinan berlaku di mana peralatan-peralatan yang serta Swiss had beban mengalami kerosakan. Sehubungan dengan itu, semua jeep kren mesti mempunyai penunjuk beban yang selamat dan automatik dan maksudnya boom kren ni dia akan automatik memberikan isyarat kepada kren operator sekiranya dia sudah melebihi tahap yang tidak selamat. Okay. Ini keadaan kren yang tumbang, terbalik. So beban kerja yang selamat, contoh ini adalah 20 tan. Maka kren ini hanya boleh membawa bebanan seberat 20 tan sahaja. Dan sekiranya mengangkat beban berhampiran dengan beban selamat, maka angkatlah beban tersebut ke jarak yang dekat dan berhenti untuk memeriksa kestabilan kren sebelum menyambung semula kerja-kerja mengangkat. Dan jangan biarkan beban terhayun ataupun diturunkan dengan laju kerana jejari jeep kemungkinan bertambah dengan tidak sengaja. Beban tu boleh bertambah dengan tidak sengaja. So ini adalah apa yang kita perlu faham dalam penggunaan kren. So nampak, pengendali kren dan pemberi isyarat mestilah terlatih dan berpengalaman. So pengalaman tu adalah penting dan mestilah mempunyai sistem komunikasi yang efektif seperti menggunakan walkie-talkie atau sistem isyarat kerja. Mesti ada isyarat yang betul. Koordinasi di antara operator kren dengan pemberi isyarat tu dengan walkie-talkie kena sama, selari. So tim ini perlu faham satu dengan lain. Bagi penggunaan syarat tangan mestilah jelas dan terang serta mengikuti kod yang diiktiraf. Nampak, ini isyarat kren. Naik, bawah. Sekali lagi, kadang kita tak faham, geng dia ada syarat dia sendiri. So ini adalah antara alat-alat yang mengangkat. So perlu untuk kita menjaga alat mengangkat ini. Wire rope, shackle, eyeball, spreader beam dan sling berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan. Digunakan hanya tali atau pelatan mengangkat yang mempunyai tanda beban selamat atau mengangkat sebarang beban. Untuk angkat sebarang beban, dia sling skop dia macam mana, tebal dia macam mana.
dan kekuatan sling itu berapa, kita kena tahu. Beban tidak boleh diangkat atau digerak di atas pekerja. So jangan mengangkat barang-barang di atas pekerja. Maknanya bila kita mengangkat, tidak boleh ada aktiviti di dalam di bawah kawasan radius tangan kren itu.